Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi, rahasia besar PAS telah dibongkarkan hari ini. Dipetik daripada Harapan Daily, selamatkan syariah, PAS hipokrit, buat ulang tayang pembohongan. Himpunan Selamatkan Syariah, anjuran PAS kemarin diibaratkan sebagai ulang tayang pembohongan parti itu ketika berhimpun di Padang Merbuk 6 tahun lalu untuk menuntut RUU 355. Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Faiz Fadzil mengkritik PAS sebagai hipokrit kerana himpunan tersebut diadakan semata-mata untuk menipu pemikiran orang Melayu Islam. Hakikatnya, kata beliau, isu seorang peguam bersama anaknya yang mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 sama sekali tidak melemahkan kuasa Mahkamah Syariah maupun melawan hukum Tuhan. Jadi apa yang dibuat oleh PAS dan Perikatan Nasional yang berhimpun adalah satu ulang tayang pembohongan yang dibuat PAS sebelum ini berkaitan dengan RUU 355. Kerana ketika mereka berkuasa, mereka tidak meminda RUU 355 dan tidak membuat apa-apa konsultansi atau MOU dengan Pakatan Harapan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan bagi membuka pintu kepada pelaksanaan enakmen hudud, kata beliau. Sama seperti kes Nick Elin, cabaran perlembagaan ini dimulakan ketika PN menjadi sebahagian dari kerajaan, iaitu pada 13 Oktober 2022. Tapi Perikatan Nasional tidak membantah. Katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Tambah Faiz, apabila PAS menyalahkan kerajaan hari ini, ia seolah-olah menunjukkan sikap sebenar mereka yang sekiranya parti itu berkuasa, mereka akan mencampuri urusan kehakiman. Ini paling penting yang perlu kita ketahui. Pada semalam, Mahkamah Persekutuan menegaskan isu dalam petisyen bagi mencabar enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 bukan bertujuan memburukkan agama Islam maupun melemahkan kedudukan Mahkamah Syariah seperti yang diputar belitkan pihak-pihak tertentu. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat sebaliknya berkata, petisyen Nick Elin Zurina, Nick Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman hanya semata-mata berkaitan isu kompetensi Kerajaan Negeri Kelantan dalam menggubal undang-undang syariah. Sebelum ini, seorang pemimpin PAS berkata, pihaknya membantah petisyen difailkan Nick Elin selepas tidak menjadi kerajaan kerana ia kini sudah jelas dan telah dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, mereka sebelum ini tidak mengetahui tentang isu tersebut. Namun, seperti yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim, kenapa anda boleh kata tidak tahu, sedangkan perkara ini adalah perkara yang amat besar. Apa yang dibuat oleh menteri-menteri ketika kerajaan dalam Perikatan Nasional berkuasa, kata Anwar Ibrahim. Kata Tuan Ibrahim Tuan Man, kami sebelum ini tidak tahu pun isu dia, sebenarnya semua pihak tidak tahu pun, kata beliau. Apa yang jelas sekarang sedang dibicarakan buat waktu ini tambahnya lagi. Semuanya kelihatan tidak logik menurut Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan sekali lagi dengan berita daripada Hadi Awang. Kali ini, Hadi rupa-rupanya punyalah masih belum putus asa nak jatuhkan kerajaan. Rupa-rupanya di saat seperti telah terdiam beberapa minggu yang lepas, kita sangka sudah tidak ada lagi cobaan untuk membuat langkah tebuk atap siri yang seterusnya. Namun demikian, rupa-rupanya
Hadi Awang telah pun memberikan petunjuk dan telah pun menyatakan sendiri bahawa mereka, iaitu Perikatan Nasional, masih mempunyai rancangan untuk cuba menebuk lagi. Hari ini daripada Sabudin.com, Hadi Awang rupanya masih belum putus asa nak jatuhkan kerajaan. Perikatan Nasional PN masih berusaha menarik sokongan pemimpin UMNO yang tidak menyokong kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan untuk bergabung dengan mereka, kata Hadi Awang. Presiden PAS itu berkata, pencalonan Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar di PRK Kemaman adalah persediaan untuk Perikatan Nasional mengambil alih pentadbiran kerajaan. PRK bukan untuk Kemaman sahaja, besar untuk Malaysia seluruhnya. Ini untuk menambah pertahan kerusi Melayu PN yang ada, kata Hadi Awang. Kita sedang memujuk lagi UMNO, kata Hadi Awang, kerana UMNO bukan semua sokong PH. Pakatan Harapan, kita sedang pujuk lagi pihak lain untuk bergabung, katanya dalam ceramah perdana di Dewan Civic Kijal Kemaman. Menjadi persoalan dalam hari ini dalam kalangan netizen ialah siapakah orang lain atau pihak lain yang juga turut mahu dipujuk oleh Hadi Awang untuk bergabung bagi membentuk ataupun mau menjatuhkan Anwar Ibrahim. Saya tak pasti siapakah yang mahu lagi bekerja sama nak menjatuhkan kerajaan sekarang ini, nak membuatkan kerajaan ataupun negara tak stabil lagi dari segi politiknya. Inilah yang mahu kita elakkan, kata netizen. Ahli Parlimen Marang itu berkata, Samsuri diyakini mampu mengukuhkan kedudukan Perikatan Nasional di pusat. Tapi yang hairannya, kalau Samsuri menang, baru satu pertambahan. Sedangkan Perikatan Nasional sudah kehilangan sokongan sebanyak 4 orang. Maknanya, kita pun tak tahu dari mana-mana logiknya Perikatan Nasional mampu menumbangkan kerajaan dengan hanya memenangi satu kerusi lagi. Oleh kerana kita nak ambil langkah jauh lagi, iaitu kerajaan pusat, kata Hadi Awang. Sebab itu, bila kerana kosong Kemaman, kita ambil Samsuri, nak teguhkan kedudukan kita di kerajaan pusat, kata beliau lagi. Namun, ada penganalisis politik, ada pemerhati politik menyatakan bahawa tindakan PAS mengambil Samsuri sebagai calon di Kemaman kerana perasaan mereka yang sudah mula gentar, takut kalah kerana calon yang akan bertanding, yang telah bertanding melawan Samsuri di Kemaman Terengganu ialah seorang calon yang heavyweight dan boleh mengalahkan mereka, dan mungkin tinjauan mereka mengatakan bahawa boleh mereka kalah di parlimen tersebut. Itu yang dinyatakan oleh penganalisis politik dan pemerhati politik. Namun lain pula yang dikatakan oleh Hadi Awang. Ahli parlimen itu juga berkata, oleh kerana kita nak ambil langkah jauh lagi, iaitu kerajaan pusat, sebab itu kerana Kemaman kosong, kita nak teguhkan lagi dengan mencalonkan Samsuri, kata beliau. Maka kemenangan di PRK Kemaman sangat penting untuk ambil alih kuasa pemerintahan orang Islam, kata beliau lagi. Hadi berkata, menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Besar bukan halangan bagi Samsuri jika terpilih menjadi ahli parlimen. Kita ambil calon berwibawa boleh mewakili kita dalam kerajaan negeri dan kerajaan pusat kalau dapat ambil alih, kata beliau. Jadi pengundi yang di luar kena balik mengundi. Kita pilih calon berwibawa, katanya. PRK Kemaman 2 Disember ini menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara Samsuri yang juga naib Presiden PAS dan Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang mewakili Barisan Nasional BN. Ia diadakan susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu 26 September lalu membatalkan kemenangan Cik Alias Hamid daripada PAS pada PRU 15 yang lepas. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.